Kerajaan negeri menghargai komitmen Singapura dalam memperkukuh hubungan dengan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor mengalu-alukan lebih banyak pelaburan dari Republik itu. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat Pesuruh Jaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan ini, Datuk Haji G merakamkan penghargaan kepada Vanu yang sentiasa menyokong usaha mempromosi Sabah sebagai destinasi pelaburan utama di rantau ini. Sementara itu, Vanu memaklumkan Singapura sedia menyokong Sabah dalam pelbagai bentuk kerjasama lain termasuk aspek latihan, perkongsian kepakaran teknikal dan sektor pendidikan. Kehadiran lebih 100 pelayar dan 29 kapal layar dari 16 negara sempena Dalit Bay Nautica 2025 bukti Sabah mendapat perhatian dunia. Selain Gunung Kinabalu, Sabah memiliki keindahan nautika sebagai destinasi pelayaran. Ketua Menteri yakin keindahan nautika ini mampu menjadi antara tarikan utama pelancongan negeri sesuai kelebihan geografi Sabah yang memiliki pantai dan laluan laut strategik. Beliau berucap dalam majlis perasmian dan makan malam Karnival Dalit Bay Nautica 2025 di Tuaran. Teks ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai. Selain mempelbagai tarikan pelancong, acara ini membantu Sabah mencapai sasaran 3.5 juta pelancong tahun ini, seterusnya merangsang ekonomi tempatan. ASEAN Youth Leadership 2025 akan berlangsung di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 16 Ogos. Program anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia dengan kerjasama Regional Islamic Da'wah Council of Southeast Asia and Pacific. Program 5 hari itu turut mendapat kerjasama MUIS, JAHINS serta agensi dan NGO Islam. Penyertaan 13 buah negara yang akan terlibat langsung yang dikendalikan sepenuhnya oleh RESAP dengan sokongan utama daripada Usia dan kita bersama sekali JAHINS dan Usia untuk memastikan kelangsungan itu berjalan. Persiapan sedang berjalan. Perasmian program akan disempurnakannya di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Dijadual hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Pendaki Gunung Kinabalu bakal nikmati fasiliti baharu. Penginapan baharu siap dibina di kawasan layang-layang tahun lalu dengan kos keseluruhan RM13.8 juta. Kemudahan ini meningkatkan keselesaan dan keselamatan pendaki selain menyokong pengurusan pelawat yang lebih sistematik. Ianya adalah satu perkara yang akan memberikan kemudahan yang baik kepada para pelancong kerana instead of satu stop, ini hanya sekarang ada 2 stop. Keduanya juga terutamanya kepada peminat burung ini, kita akan memberikan mereka lebih banyak masa untuk mereka meluangkan masa di pergunungan Kinabalu supaya mereka tidak dalam keadaan kelang kabut. Beliau ditemui dalam majlis penyerahan projek peningkatan kemudahan pelancongan kawasan layang-layang Gunung Kinabalu di Taman Kinabalu. Projek ini antara 77 projek pembangunan di Sabah bernilai lebih 70 juta ringgit yang diluluskan dalam RMK 12 menerusi MOTEK. 4 lagi projek utama sedang dilaksana di Kinabatangan, Lokawi, Pulau Sipadan dan Manukan. Bersempena ulang tahun ke-51 pewartaan Taman Tunku Abdul Rahman Pulau Manukan, kempen Kembara Tanpa Tunai diperkenal sebelum diperluas ke seluruh kawasan selian Taman-Taman Sabah. Sehubungan itu, sesi libat urus serta aktiviti rekreasi marin dilaksana bersama pihak berkepentingan bagi memastikan pengurusan taman lebih inklusif dan mampan. Kesediaan itu membolehkan Taman Tunku Abdul Rahman
menjadi ikon marin terunggul di rantau ini. Dalam masa sama, pelaksanaan kaunter berpusat dan pengenalan SOP rekreasi air lebih menyeluruh dilaksana dalam memperkukuh keselamatan dan keberkesanan pengurusan. Ia selari majlis perasmian ulang tahun ke-51 Pewartaan Taman Tunku Abdul Rahman, Pulau Manukan. Ucapan dibaca Timbalan Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Abdul Razak Jamil, yang mewakili pengurusi Datuk Peter Lintar. Taman-taman Sabah kini berpotensi menyediakan peluang ekonomi kepada komuniti secara beretika. Sebelum ini, lokasi-lokasi berkenaan sekadar kawasan konservasi pembangunan mampan, institusi pendidikan semula jadi dan destinasi pelancongan lestari. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau kali ke-10 dianjurkan bermula hari ini hingga 2 Ogos depan. Lebih istimewa penganjuran kali ini mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Antaranya, penganjuran festival melibatkan kepelbagaian etnik paling lama, persembahan tarian etnik terbanyak dalam satu acara dan perarakan etnik teramai dalam satu acara. Melalui festival atau perayaan festival ini, ianya akan dapat memberi peluang kepada para etnik untuk menampilkan keindahan budaya dan tradisi yang dibanggakan oleh etnik masing-masing. Kemuncak festival dijangka dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dan turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Pusat Islam Sandakan bakal berperanan sebagai pusat penyatuan perpaduan menerusi pendekatan dakwah inklusif selain menjadi pusat ibadah dan pendidikan. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman berbesar hati dengan perkembangan positif pusat berkenaan yang akan menjadi mercutanda penting bagi pembangunan syiar Islam di pantai timur negeri ini. Dalam masa sama menzahirkan penghargaan kepada semua pihak terlibat, terutamanya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah serta Kerajaan Negeri. Sementara itu, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Walter Kinson memaklumkan projek telah mencapai 66% kemajuan. Kami cuba jadualkan untuk siapkan pada hujung tahun ini supaya dia boleh digunakan sepenuhnya pada hari raya pada tahun hadapan. Kita cuba sasarkan untuk dia siap dalam hujung bulan Disember. Namun demikian, kita letakkan 2 bulan lagi sebagai satu contingency plan kita bagi siap sepenuhnya pada hujung bulan Februari. Beliau terdahulu mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Musa di Istana Sri Kinabalu. Kedutaan Filipina dan Indonesia disaran lebih responsif dalam isu pengeluaran dokumen perjalanan sah rakyatnya. Keprihatinan itu berupaya membantu menangani kesesakan tahanan di seluruh depo imigresen di negeri ini. Kekangan ini dari segi kerjasama pihak kedutaan lah. Kita mohon supaya kedutaan Filipina memberi kerjasama untuk mengeluarkan travel documents dan kedutaan Indonesia mengeluarkan SPLP. Kerana selagi mereka tidak dikeluarkan travel documents ataupun SPLP ini, mereka akan berada lama di depo. Perkara ini dimaklumkan beliau menerusi sidang media di Depo Tahanan Imigresen Sandakan. Lebih 5,000 tahanan setakat ini ditempatkan di depot seluruh Sabah. Tingkat kualiti diri terus berkembang maju dan menjadikan RTM Sabah cemerlang dalam penyiaran negara. Demikian nasihat serta harapan Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Sabah, Teknologist Cyril Simon. Banyak pengalaman yang saya lalui lah. Ada yang baik, ada yang buruk, dan tetapi pengalaman yang saya lalui, dia bukan sama untuk semua orang, dia lain. Dia bergantung kepada how we respond to the situation lah. Kalau kita ikut buku lah, sometimes it doesn't work because we need to berinteraksi dengan orang. Jangan takut untuk cuba something yang baru. Dan kalau boleh kan, kita has to be orang bilang kan peka kepada perubahan zaman. Beliau bakal bersara wajib esok selepas genap 30 tahun menabur bakti di RTM.
Mula bertugas di Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah pada 1994 sebagai jurutera elektronik grade J3 pada 2005, beliau bertukar ke bahagian studio TV di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Pada 2009, beliau kembali ke RTM Sabah dengan memangku grade J48 sebagai Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV. Kemuncak kerjaya sebagai Timbalan Pengarah grade J52 di RTM Sabah. Beliau terdahulu diraih pada majlis persaraannya di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Sabah. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.